A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Nurul Hazirah binti Muhammad Albar, nombor metrik I20204902. InsyaAllah pada hari ini saya dan bersamalah dengan rakan-rakan saya lagi 2 orang akan membentangkan tajuk muamalah, iaitu tajuk al-hiwalah dalam urusan muamalat Islam. Kita masuk pada pengenalan. Hiwalah ni adalah sebagai salah satu sistem yang meliputi setiap kehidupan, dan ia juga menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia dalam urusan muamalat. Hiwalah ni juga adalah ia juga menjadi sebahagian penting dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang manusia, dan juga dapat menjadikan sebahagian permasalahan dalam pemindahan wang, sama ada dari segi aspek individu ataupun dari aspek perbankan Islam. Nak diceritakan sistem al-hiwalah ni adalah satu urusan muamalah yang sangat penting yang perlu ada dalam sistem perbankan Islam ataupun sistem muamalah dalam Islam. Sistem ini dapat membantu umat Islam, orang Islam, manusia di atas muka bumi ini untuk menyelesaikan masalah hutang piutang. Kalau kita tengok orang sekarang suka buat hutang tu macam benda yang remeh, benda yang jelah suka bertangguh-tangguh, suka tangguh-tangguh bayaran. Sebab tu pentingnya sistem hiwalah ni dalam urusan muamalat. Kita tengok kepada definisi. Seterusnya, definisi al-hiwalah dari segi bahasa ialah pemindahan ataupun peralihan. Pemindahan tu maksudnya pemindahan wang lah, ataupun peralihan hutang kita pada satu pihak kepada pihak yang lain. Dari segi istilah adalah satu kontrak yang menyebabkan pemindahan hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Maksudnya kita berhutang, maksudnya memindahkan, maksudnya ada berlaku pemindahan hutang kita kepada satu pihak kepada pihak yang lain. Maksudnya tanggungjawab tu dipindahkan kepada beberapa pihak yang terlibat lah. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, itu dari segi umumnya yang kita faham lah. Manakala al-hiwalah ni adalah dari segi bahasanya, iaitu perkataan yang berhuruf ha yang dibaca kasrah ataupun kadang-kadang ia dibaca fathah, yang dimana ia berasal dari perkataan at-tahawul, yang dimana bererti al-intiqal, yang membawa maksud kepada pemindahan ataupun peralihan. Dalam bahasa Arabnya, hiwalah ni disebutkan hala anil ahdi, iaitu terlepas daripada satu tanggungjawab. Maksudnya terlepas daripada urusan hutang lah. Okey, menurut pandangan Abdul Rahman Al-Jaziri, dia berpandangan bahawa al-hiwalah ni adalah pemindahan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Okay. Kita masuk pada pandangan ulama', di mana dalam pandangan ulama' ni banyak pandangan ulama' tentang istilah al-hiwalah. Pandangan ulama' yang pertama, adalah pandangan ulama' Hanafiyah, di mana ulama' Hanafiyah ni menyatakan bahawa dari segi istilahnya, maksudnya ulama' ni mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum menurut pandangan mereka. Banyak pendapat lah apa makna
apa maksud hiwalah ni dari segi istilah. Pandangan yang pertama adalah pandangan ulama Hanafiyah. Ini bermaksud memindahkan beban hutang tersebut dari tanggungjawab muhil, iaitu muhil tu adalah orang yang berhutang kepada tanggungjawab muhalun alaih, iaitu orang yang berhutang ni dia memindahkan tanggungjawab tersebut kepada muhalun alaih, iaitu orang lain punya tanggungjawab untuk membayar hutang tersebut. Itu pandangan ulama Hanafiyah. Manakala pandangan ulama yang kedua adalah Imam Malik, adalah satu pemindahan ataupun pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Maksudnya pemindahan ataupun pengalihan tu pemindahan dan pengalihan tu untuk menuntut pembayaran, untuk menuntut hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Maksudnya kita nak tuntut hutang tu dari orang tu. Dan pandangan ulama yang ketiga adalah Zainul Arifin, di mana hiwalah dari segi istilah ni iaitu akad pemindahan hutang piutang satu pihak kepada pihak yang lain. Maksudnya menurut Zainul Arifin ni, kalau nak hutang kita perlu ada akad. Pandangan ulama ni banyak, bukan sahaja Imam Malik, Imam Hanafiyah, ada juga Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali dia mempunyai pendapat yang sama, iaitu memindahkan hak dalam pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Maksudnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mempunyai pandangan yang sama. Ada juga ulama-ulama lain, contohnya ulama Syed Sabiq menyatakan bahawa hiwalah ni dia dipindahkan tanggungannya dari muhil kepada tanggungjawabnya, iaitu muhalun alaih. Itu walaupun pandangan ulama ni berbeza, tapi dia mendatangkan maksud yang sama. Dapat disimpulkan bahawa kalau dapat simpulkan semua pandangan ulama ni, maksud besar secara umumnya hiwalah ni adalah pemindahan hutang daripada orang yang memiliki hutang bagi pihak lain untuk melunaskan ataupun menyelesaikan hutang tersebut. Sekian daripada saya teruskan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafitra binti Sofian, nombor matrik I20204907. Saya akan sambung kepada dalil-dalil al-hiwalah. Hiwalah ni merupakan salah satu bentuk ikatan atau transaksi antara sesama manusia. Oleh itu, al-hiwalah ni di sisi syarak, hukumnya adalah harus berdasarkan kepada dua sumber, iaitu Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, sumber daripada Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, wa in kana zu usratin fanazirtun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya dan jika seseorang itu berhutang dalam kesulitan, maka berilah tempoh waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Berdasarkan huraian ini, sekiranya seseorang itu berhutang dalam keadaan kesusahan untuk melunaskannya, atau jika dia membayar hutangnya akan ditimpa kesusahan, maka berilah dia masa untuk melunaskan hutangnya sehingga dia mendapat keringanan. Jangan mengenakan sebarang cas untuk melunaskan sehingga dia
jangan mengenakan sebarang cas jika anda tahu dia menghadapi masalah, terutamanya dengan memaksa dia membayar. Dan jika kamu memberikan sebahagian atau seluruh hutang itu lebih baik bagi kamu, maka bersegeralah meringankan orang yang berhutang tu atau meringankan hutangnya jika kamu mengetahui betapa besarnya pahala di sisi Allah. Kita mudahkan orang untuk membayar hutang tu. Seterusnya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini illa ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibu bil adl. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahawa dalam hutang pihutang ni atau transaksi yang bukan tunai sebaiknya dicatatkan atau dituliskan sehingga apabila terjadi sesuatu perselisihan dapat lebih mudah untuk kita atasi dan kita buktikan. Dalam kegiatan ini diwajibkan untuk ada 2 orang saksi yang adil untuk tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan hutang pihutang secara langsung dari awal supaya tidak bila kita dah buat macam ni, supaya tidak berlaku selisih faham dan miscommunication macam tu. Sumber daripada hadis, riwayat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matluqan zulmun fa iza atbi'a ahadukum ala malil falyatba'. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah berkata, penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim terhadap yang berpihutang, dan apabila salah seorang darimu diikutkan dengan dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut iaitu Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutang, jika orang yang berhutang memindahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima pemindahan tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dipindah hutang tu. Demikian haknya dapat dipenuhi. Ulama bersepakat membolehkan akad hiwalah dengan sebab hiwalah dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda. Kerana hiwalah ni adalah proses pemindahan hutang, bukan pemindahan benda. Seterusnya kita masuk kepada pembahagian al-hiwalah. Al-hiwalah terbagi kepada 2 bahagian, iaitu hiwalah mutlaqah, yang kedua adalah hiwalah muqayyad. Hiwalah mutlaqah ni adalah pemindahan mutlak, yang di mana pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Sebagai contoh, Azim ni membuat pinjaman dengan bank. Lepas tu Azim ni tak mampu nak jelaskan hutang tersebut. So sekarang ni penjamin Azim ni kena lunaskan, ambil alih hutang tersebut untuk bayar kepada pihak bank tanpa Azim ni menegaskan peralihan hutang, sebab dia automatik. Bila kita pinjam dengan bank, kita tak dapat nak langsaikan, kita ada penjamin untuk lunaskan balik hutang tersebut. Seterusnya, hiwalah muqayyad, iaitu pemindahan bersyarat, yang di mana pemindahan sebagai ganti dari pembayaran pihak pertama kepada pihak kedua. Sebagai contoh dia, si A ni dia berhutang dengan si B. Kemudian si B ni pula ada hutang dengan si C ni.
So dekat sini si B ni suruh si C ni tuntut hutang dekat si A sebagai pembayaran A kepada B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Sarah binti Rosli, nombor metrik I20204897. Okay, seterusnya saya akan bentangkan mengenai perbandingan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Jadi kita akan tengok daripada aspek asas yang mana dapat lihat beberapa elemen untuk menunjukkan perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Jadi yang pertama, saya akan jelaskan 3 daripada 6. Yang pertama, perbankan Islam ini adalah wahyu daripada Allah, yang mana Allah sediakan kepada manusia Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai contoh untuk bermuamalah. Manakala perbankan konvensional pula tidak berpandukan Al-Quran dan Nabi, hanya berpandukan akal dan pengalaman manusia semata-mata. Seterusnya, perbankan Islam ini diterapkan iman dan takwa dalam bermuamalah, manakala perbankan konvensional ini tidak dinilai dengan iman dan takwa. Sebaliknya, hanya mengikut kepada akal manusia semata-mata. Seterusnya, perbankan Islam ini adalah tanggungjawab agama, yang mana Allah perintahkan setiap kepada manusia amanah dalam bermuamalah. Manakala perbankan konvensional ini hanyalah tuntutan manusiawi, yang mana berasaskan semata-mata pemikiran manusia, tidak yang mana aktiviti bermuamalah ini bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, seterusnya kita tengok dari segi perbezaan perspektif urus takbir dan operasi. Jadi kita dapat tengok ada 8 elemen yang mana membezakan perbankan Islam dan perbankan konvensional dari sudut urus takbir dan operasi. Jadi yang pertama, dari segi pemantauan, perbankan Islam ini dipantau oleh ahli ataupun jawatan kuasa penasihat syariah dan audit syariah. Jadi mereka ni bertanggungjawab dalam penentuan ataupun memastikan kepatuhan hukum syariah dalam sesebuah bank. Manakala perbankan konvensional ini tidak mempunyai pemantauan dari segi syariah. Seterusnya kita tengok dari segi pematuhan syariah. Perbankan Islam semestinya melaksanakan transaksi yang mematuhi kehendak syariah, manakala perbankan konvensional tidak ada peruntukan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kemudian kita tengok kepada zakat. Perbankan Islam ini ada terlibat dalam pembayaran zakat, tetapi perbankan konvensional ini tidak ada langsung peruntukan untuk pembayaran zakat. Seterusnya, kita tengok dari perbezaan dari sudut perspektif produk. Okey, yang pertama, deposit. Kita tengok deposit perbankan Islam, produk deposit dengan perbankan konvensional adalah akaun simpanan dan semasa. Tetapi perbankan Islam, kontrak yang digunakan adalah al-wadi'ah yad-damanah, tetapi tidak bagi perbankan konvensional. Dan juga pulangan, perbankan Islam adalah berdasarkan budi bicara bank, tetapi perbankan konvensional adalah pulangan ataupun faedah telah dijamin. Seterusnya, kita tengok kepada pembiayaan. Perbankan Islam, kontraknya adalah tawaruk atau bai' al-inah, tetapi perbankan konvensional adalah pinjaman. Keuntungan pula, perbankan Islam ini keuntungannya terhasil daripada jualan, tetapi perbankan konvensional adalah terhasil daripada faedah atas transaksi pinjaman. Seterusnya, amount yang perlu dibayar. Perbankan Islam, amountnya adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan, tetapi perbankan konvensional amountnya akan berubah mengikut perubahan kadar pinjaman asas. Seterusnya, dalam pemilikan aset, perbankan Islam ini mestilah dimiliki oleh penjual, tetapi tidak bagi perbankan konvensional.
Dan yang terakhir, insurans oleh perbankan Islam adalah takaful, tetapi perbankan konvensional adalah konvensional. Seterusnya, kita tengok kepada pelaburan. Produk deposit adalah perbankan Islam adalah akaun pelaburan am atau akaun pelaburan khas, tetapi perbankan konvensional adalah deposit tetap. Dalam bab kontrak yang digunakan untuk pelaburan adalah al-mudharabah, tetapi tidak dalam perbankan konvensional. Seterusnya, pelaburan pulangannya adalah perkongsian. Perbankan Islam adalah perkongsian keuntungan mengikut peratusan yang dipersetujui, tetapi perbankan konvensional ini adalah pulangannya melalui faedah atau dividen. Seterusnya, kita tengok kepada aplikasi konsep al-hiwalah dalam muamalah. Contohnya konsep hiwalah dalam muamalah ini kita tengok dalam hal pembelian tanah. Contohnya, A telah membeli sebidang tanah yang mana telah membuat pinjaman dengan bank. Keseluruhannya pinjamannya 8 tahun. Jadi selepas 5 tahun, tiba-tiba B ingin membeli tanah daripada A, walhal A ni belum menghabiskan bayaran pinjamannya daripada bank yang berbaki 3 tahun. Jadi dengan persetujuan B, A ni telah memindahkan nama B untuk meneruskan hutangnya dengan bank setelah membuat pembelian dengan A dengan jumlah 5 tahun itu. Jadi setelah terjadinya akad hiwalah, maka terlepaslah A dari hutangnya dengan bank. Tetapi sebaliknya, B pula yang hutang bank ni akan berpindah kepada B, dan B inilah harus menjelaskan hutang yang berbaki selama 3 tahun itu. Kesimpulannya, dalam bab hiwalah ini, al-hiwalah ini adalah merupakan sistem yang sesuai, unik dan boleh diadaptasikan kepada manusia, yang mana hiwalah ini bertindak menyelesaikan beberapa perkara yang sering berlaku dalam permasalahan hutang piutang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan juga hiwalah ini juga berperanan sebagai pemindah dana dari individu ke individu yang lain. Maka kita dapat simpulkan al-hiwalah ni seringlah diguna pakai dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umat Islam hari ini.